Sesungguhnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sifatnya itu adalah dengan sifat Ahmad. Beliau itu adalah yang akan mendapatkan kedudukan yang dinamakan maqam kepujian. Beliau juga yang akan memegang panji nanti di hari kiamat, yang panji itu adalah dinamakan panji kepujian. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua berada di bawah panji Nabi Muhammad. Akan dinampak kebersamaan kita di bawah panji Rasulullah nanti di hari kiamat adalah bermula daripada keberadaan kita di atas muka bumi ini, khususnya berada di majlis-majlis seumpama ini. Untuk mendapatkan kebersamaan bersama dengan Nabi Muhammad dengan melakukan amal perbuatan baik ketika di dunia, yaitu dengan kita mendahulukan apa yang dilakukan dan diinginkan dan disukai oleh Nabi Muhammad berbandingkan kepada apa yang kita inginkan, maka kita akan termasuk berada di bawah panji Nabi Muhammad. Majlis-majlis yang kamu semua hadir di sini adalah dipandang dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala isi hati kamu semua, dan dengan kadar apa yang tersimpan dalam isi hati itulah yang akan dinilai dan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masing-masing daripada kita yang hadir di sini hendaklah mengawasi niat masing-masing di dalam hatinya, karena niat itu yang akan dipantau oleh Allah Taala. Sesungguhnya majlis kamu semua ini adalah merupakan majlis yang menjadi tumpuan kepada malaikat untuk mencari dan menghampiri serta singgah dan hadir dalam majlis seumpama ini, sebagaimana Nabi memberitahukan dalam riwayat Imam Muslim kalau Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat-malaikat yang berkeliling di atas muka bumi ini mencari majlis-majlis seumpama ini. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya ada 3 orang yang datang pada majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang daripada 3 orang itu melihat ada majlis dan ada satu ruang kosong di hadapan, maka orang itu maju ke hadapan dan duduk di ruang yang kosong itu. Adapun yang kedua malu untuk maju ke hadapan, maka dia duduk di belakang. Adapun yang ketiga melihat majlis itu ramai dengan manusia, maka dia tidak mendapatkan tempat, dia pun pergi tinggalkan majlis itu. Di sana ada yang memantau. Pemantauan itu datang daripada Allah dan juga pemantauan yang datang daripada Rasulullah. Nabi bersabda, mahukah kamu ceritakan tentang 3 orang? Adapun yang pertama, kata Nabi, dia datang menuju kepada Allah, maka Allah pun datang menuju kepadanya. Diberikan perumpamaan oleh Nabi, orang yang datang pergi ke majlis yang duduk pada safnya di depan yang kosong itu seakan-akan dia datang kepada Allah dan Allah datang kepadanya. Perumpamaan majlis seumpama ini di dunia daripada majlis umat Nabi Muhammad SAW adalah umpama gua yang juga dihampiri dan dimasuki oleh remaja
Seperti mana mereka yang berada di dalam gua dijaga oleh Allah, mereka yang datang kepada majlis-majlis seumpama ini juga dijaga dan dilindungi oleh Allah. Rasulullah di hadal hadis an yufahimana wa an yarfa'a al-fahma wa al-dawna 'indana annana idza ji'na ila al-majalis hadhihi innama nahnu na'ti ila Allah la na'ti ila fulan wa fulan. Nabi mahu menjelaskan kepada kita dan membuka wawasan dan minda kita memahami akan hadis tadi itu. Orang yang datang kepada majlis-majlis seumpama ini meyakini kalau dia datang kepada Allah, bukan datang kepada fulan ataupun kepada fulan. Ini yang diinginkan oleh Nabi kita memahami. Adapun yang kedua kata Nabi, dia malu kepada Allah, maka Allah pun malu kepadanya. Pada bahagian yang kedua ini, Nabi ingin memberitahukan kepada kita tentang sikap kedudukan cara kita berinteraksi ataupun bersikap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala qala lana wa hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya balasan orang yang berbuat ihsan itu adalah ihsan juga dari Allah. Qala lana jazaa'an wifaqa kama ta'mal yuqabiluka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga berfirman bahwasanya Allah akan membalas balasan perbuatan seseorang sesuai dengan perbuatan orang tersebut. Sekadar mana dia berbuat, sekadar itu Allah akan balas. Wa huna uridukum an tafhamu wa turakkizu qalilan. Saat di sini saya mahu menyeru kepada semua yang hadir untuk fokus kepada apa yang saya sampaikan sedikit. Di dalam yang disampaikan tadi itu tersimpan satu rahasia dalam sikap kita berinteraksi dengan Allah. Kalau kamu dapat memahami akan rahasia tersebut, maka sesungguhnya kamu adalah merupakan hamba yang mempunyai adab yang tinggi kepada Allah. Bukalah hati dan minda Anda untuk memahami akan rahasia tersebut. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى عاملنا بمعاملتنا نحن لخلقه. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan bersikap kepada kita bergantung kepada bagaimana sikap kita berinteraksi dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. وكما تريد أن يكون الله لك فكن أنت للخلق. Kalau Anda menghendaki bahwasanya Allah itu ingin bersama dengan Anda, maka hendaklah Anda itu berbuat manfaat yang untuk kebaikan juga orang lain. Kalau Anda menginginkan Allah memaafkan, mengampunkan atas apa yang Anda perbuat daripada kesilapan dan kemaksiatan, maka latihlah diri Anda untuk memaafkan akan kesilapan dan kesalahan orang lain, maka Allah akan maafkan kesilapan Anda. Perkara yang sedemikian itu contohnya banyak di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah hadis Nabi yang beliau bersabda, barang siapa yang mengangkat kesusahan seorang yang beriman di dunia, maka Allah akan mengangkat kesusahannya nanti di akhirat. Barang siapa yang menutup aib orang lain di dunia, Allah akan menutup aibnya di dunia dan juga di akhirat. Nanti di hari kiamat ada orang yang datang nanti di hari kiamat dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan telanjang. Akan tetapi akan ada orang juga nanti yang datang kepada Allah di hari kiamat dalam keadaan berpakaian menutup auratnya,
Siapakah mereka? Mereka itu adalah orang yang menutup aib orang lain ketika di dunia. حتى في الأشياء البسيطة إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا يفسح الله لكم. Sehingga dalam sikap ini juga, dalam perkara yang kecil pun juga, Allah pun akan juga membalas bergantung kepada sikap kita. Termasuk memberi ruang dalam majlis untuk orang masuk duduk. Kalau kita bagi ruang kepada orang itu, Allah akan bagi ruang kepada kita. Demikian cara kalau kita bermuamalah dengan orang, Allah akan bermuamalah dengan kita. لكن مقابلة الله أكبر من مقابلتك بكثير. Tentunya sikap Allah kepada kita jauh lebih mulia, lebih besar berbandingkan kepada sikap baik kita kepada orang lain. أنت في المجلس إذا دخل واحد بجانبك وفتحت له مسافة شبر واحد يكافئك الله تعالى بأن يفسح له. Anda kalau memberi ruang kepada orang lain untuk duduk di sebelah Anda, walaupun hanya satu jengkal sahaja, bagi ruang untuk dia duduk, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka ruang selebar-lebarnya untuk Anda. لماذا يفسح؟ يفسح الله تعالى لك في قبرك. Dalam hal apa Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan Anda? Bila mana Anda melapangkan ruang untuk orang lain, Allah akan melapangkan Anda di dalam kubur Anda. وإذا جئت يوم القيامة في شدة الزحام يفتح الله لك فيبعدك عن الزحام. Di akhirat nanti bila mana orang berkumpul berdesak-desakan, tiada ruang satu dengan yang lain, orang yang memberi ruang kepada orang di dunia nanti saat berdesak-desakan akan diberi ruang juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir kiamat. وإذا جئت تمر على الصراط يفتح الله لك في الصراط فإذا بالصراط العريض يمشي عليه الركاب. Bila mana Anda nanti melintasi kepada as-sirat yang itu adalah jembatan kecil, bila mana Anda beri ruang kepada orang lain di dunia, itu jembatan akan dilapangkan sehingga lebar Anda untuk melintasi kepada as-sirat. إذا دخلت الجنة يفتح الله لك في قصورك وفي بيتك في الجنة. Bila mana Anda masuk surga, maka istana dan tempat-tempat yang disediakan oleh Allah untuk Anda juga akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. إذا كنت لذة المعاملة مع الله لن يضيق بك أن يأتي شخص فتفتح له وتتعب قليلا في المجلس لأنك تعرف أن مقابل ذلك الله يفتح لك. Bila mana Anda tahu manisnya untuk mendapatkan pemberian daripada Allah, Anda tidak akan merasa sempit dengan memberi ruang kepada orang lain untuk duduk di sebelah Anda, dan tidak akan merasa susah dengan keadaan yang sempit itu, karena Anda yakin balasan daripada Allah jauh lebih besar berbandingkan kepada apa yang Anda buat untuk orang lain. وإذا أساء إليك إنسان بإساءات فإنك تتفكر وتنظر وتقول هذا الإنسان أساء إلي جميلا وأنا لست بشيء، فينبغي أن تسامحه لأنني أنا أسأت بحق الله أكثر وهو يظلمني سبحانه وتعالى. Bila mana ada orang lain yang menyakiti kepada Anda, menyakiti perasaan Anda, maka Anda akan berpikir bahwasanya apa yang dibuat oleh orang itu adalah kecil kepada Anda, walaupun menyakiti kepada perasaan Anda, berbandingkan kepada apa yang telah banyak daripada perbuatan maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana ingin mendapatkan maaf dari Allah, hendaklah kita memaafkan kesalahan yang kecil daripada orang lain. وهكذا ينبغي للعبد دائما أن يكون مع الله لا يعامل الناس بالناس وإنما يعاملهم من أجل ربنا تعالى. Demikian keadaan seorang hamba itu bila mana sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bersikap kepada manusia hanya karena untuk mendapatkan perhatian daripada manusia atau karena manusia itu sendiri, akan tetapi bersikap kepada manusia disebabkan oleh kerana dia ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bersama dengan Allah melalui interaksi dan sikapnya dengan manusia. وهنا يرتقي إلى مرتبة شهود أفعال العبد سبحانه وتعالى في هذا الوجود. Dengan demikian dia akan naik ke keyakinannya kepada Allah dengan berinteraksi dengan wujud ini, dengan melihat apa di sebalik yang dikehendaki oleh Allah dalam sikap kita dalam alam ini. ويعلم أن كل شيء حوله إنما هي رسائل من الله تعالى. Maka dia akan melihat bahwasanya apa yang ada di sekelilingnya itu adalah merupakan satu risalah, satu tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bersikap baik dan positif dengan
segala yang ada di sekeliling kita. فهل في الوجود وفي الكون وفي العالم شيء يحدث والله سبحانه وتعالى لا يريده؟ Adakah apa saja yang berlaku di sekeliling kita ini terjadi tanpa dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala? الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنه خلقنا وما نعمل والله خلقكم وما تعملون. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya Allah yang menciptakan kita dan menciptakan apa yang kita buat semua itu sesuai dengan kehendak Allah taala. إذا كان كذلك فينظر الإنسان بكل عمل يجري حوله أن ذلك تنفيذ له من الله تعالى وكيف يمكن أن يتعامل. Maka dengan demikian seorang itu bila mana peka dengan keadaan yang berlaku di sekelilingnya, apa saja yang berlaku adalah merupakan satu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui segala perkara yang terjadi di sekeliling kita. كان يقول الإمام الشعراني إني أعرف من تقصيري مع الله من أخلاق زوجتي عندما تتغير معي أعلم أنني أنا قصرت مع الله تعالى. Al-Imam Asy-Sya'rani berkata, saya dapat menyedari akan sikap kurang baik saya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui teguran Allah, melalui sikap istri saya kepada saya. Kalau nampak sikap tidak baik kepada saya sedar ada perkara salah yang saya buat kepada Allah taala. وما هي رسالة الله تعالى الآن التي تستشعرونها وأنتم في مجلسكم هذا؟ Lalu soalannya adalah, apakah yang kamu semua paham tentang risalah Allah kepada kamu pada majlis yang kamu duduk di tempat ini? Apa yang kamu pahami daripada sentuhan dan isyarat dari Allah? إن هذه المجالس محل إجابة الدعاء. Majlis-majlis seperti ini adalah majlis untuk doa seseorang itu dikabulkan oleh Allah. والله تعالى ناظر إلى قلوب أصحابنا. Allah adalah memantau kepada hati orang-orang yang berada dalam majlis ini. وهو سبحانه وتعالى فتح فيها أبواب المغفرة والتوبة. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membuka pintu-pintu pengampunan dan taubat dari Allah. إلا أن الإنسان فيها ينبغي أن يكون وجهه ضوئا إلى ربه تعالى. Hanya saja yang dituntut oleh Allah kepada manusia adalah hendaklah memaksimumkan di dalam melakukan dan merayu kepada Allah Subhanahu wa taala akan pemberian tersebut. ولا ينصرف ولا يلتفت فيها إلى شيء ذنب أبدا. Maka ia tidak meletakkan satu penilaian kepada sesuatu pun kecuali hanya kepada apa yang dinilai baik oleh Allah taala. ألستم أنتم تصدقون رسولكم Bukankah kamu semua percaya kepada apa yang disampaikan oleh Rasul kamu? أم لا زال عندنا بعض الشك؟ Ataukah ada di dalam hati kita keraguan-raguan? هل أحد منكم إذا دخل الجنة يفكر أنه يخرج منها؟ Adakah ada di antara kamu bila mana sudah masuk dalam syurga berfikir nak keluar daripada syurga? بعض الناس إذا دخل إلى فندق جميل ولا إلى بلد جميل يقول هذا البلد لا يخرج الإنسان منها أبدا. Sebahagian orang itu bila mana masuk ke hotel yang indah ataupun masuk ke negara yang indah pemandangannya, maka mereka akan mengatakan kita tak akan keluar daripada tempat ini karena keindahan tempat itu. ورسولنا أخبرنا أن هذه روضة من رياض الجنة. Akan tetapi kita mendengar bahwasanya Nabi kita bersabda, majlis seumpama ini adalah merupakan bahagian daripada taman-taman syurga. والجنة الله تعالى أخبر عن أهلها أن لهم فيها ما يشاءون عند ربهم. Dan disebutkan di dalam riwayat oleh Nabi daripada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya keindahan dan kenikmatan syurga itu apa saja penghuni syurga yang mahukan ada di dalam syurga. ينبغي نعيش هذا الفوز مع الله سبحانه وتعالى. Semestinya kita menghayati akan kenikmatan dan memahami apa yang telah disampaikan dalam sikap kita kepada Allah taala. ولذلك كان السلف الصالح في مجالس العلم والطلاب العلم يأمرونهم بالمجلس أن يوحدوا وجهتهم ولا ينشغلوا بشيء أبدا. Oleh karena itu, mereka dahulu para guru-guru bila mana mengadakan majlis-majlis seumpama ini, mereka akan mengajak dan menyeru kepada semua yang hadir untuk tidak sibuk kepada perkara-perkara yang lain dan menumbuhkan fokus kita kepada apa yang akan diberikan oleh Allah Taala. ولذلك لما في ليلة الإسراء والمعراج لما رجع النبي وأخبر أهل مكة سألوهم عن بيت المقدس كيف هو بيت المقدس صدقوا لنا. Oleh karena demikian kita dapat melihat daripada
diambil daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ketika Nabi kembali ke Mekah, ditanya oleh orang-orang Mekah pada ketika itu tentang bagaimanakah bentuk fisikal Baitul Maqdis, ceritakan kepada kami. Maka Nabi ketika ditanya soalan itu, Nabi susah hati karena belum dapat menguraikan tentang bagaimanakah bentuk gambaran itu Baitul Maqdis. Kenapa? لأنه لم ينظر إلى الأبواب وإلى الفجرات ثم دخل بيت المقدس، كان وجهتهم إلى الله تعالى. Disebabkan oleh kerana beliau ketika masuk Baitul Maqdis, beliau itu tidak fokus kepada apa yang nampak daripada bentuk fisikal Baitul Maqdis, tiangnya, pintunya, bangunannya, sebab tumpuan utamanya menuju kepada Allah, maka tak peduli dengan apa yang ada di sekelilingnya. وَلِذَلِكَ رَفَعَ اللَّهُ لَهُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَصَارَ رَسُولُ اللَّهِ يَرَاهُ وَيَصِفُ لِلْمُشْرِكِينَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ يَقُولُ لَهُمْ أَبْوَابُهُ كَذَا وَشُرُبَاتُهُ كَذَا. Maka oleh karena demikian ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bentuk dan gambar Baitul Maqdis di hadapan Rasulullah, dan diceritakan oleh Rasulullah bagaimanakah bentuk Baitul Maqdis, pintunya, tiangnya dan sebagainya, setelah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah. Maka dikatakan bahwasanya orang yang berada dalam keadaan salat, kalau dia boleh tahu siapa yang ada di sebelah kanan dan sebelah kirinya, dia tidak hadir, tidak khusyuk dalam salatnya. Mereka para guru-guru bila mana melihat kepada anak muridnya yang belajar banyak menoleh ke kanan dan ke kiri, gurunya akan mengatakan, letakkan kain serban untuk menutup muka kamu supaya kamu tidak banyak bergerak menoleh kanan dan kiri dan fokus mendengarkan dalam majlis. Oleh karena demikian, orang yang dia fokus dalam majlis-majlis itu tidak menoleh ke kanan dan ke kiri akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan rahasia perkara yang gaib boleh dinampak, seperti mana baginda Rasulullah yang tidak fokus kepada apa yang zahir pada Baitul Maqdis, ketika ditanya ditunjukkan oleh Allah perkara yang gaib itu nampak di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena fokus utamanya adalah kepada Allah taala. يمشي بعين مع صاحب القهوة وإذا دخلت الكبرة يمشي بالعين مع صاحب الكبرة. Sebahagian orang yang berada di dalam majlis itu, kalau ada orang yang menuangkan kopi kepada mereka yang hadir, matanya tengok kepada orang yang tuang kopi ke kanan dan juga ke kiri. Kalau kamera itu pusing ke kanan dan ke kiri, matanya pun tengok kepada orang yang pegang kamera ke kanan dan ke kiri, tidak fokus dalam majlis. Kalau ada orang yang buka pintu di sebelah sana, dia akan menoleh ke situ. Kalau ada orang buat ada suara dekat belakang sana, mereka akan menoleh ke belakang, tidak fokus. Orang yang mencari ilmu itu kalau banyak menoleh ke kanan dan ke kiri, maka dia tidak akan percaya untuk mendapatkan ilmu. Pada majlis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersama dengan murid-muridnya, ada seekor ular yang jatuh daripada punggung di tengah-tengah majlis mereka sedang belajar. Maka majlis itu yang dihadiri ramai daripada murid-murid beliau berada dalam keadaan gelisah dan takut. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengisyaratkan untuk agar supaya mereka tenang dan tidak takut. Maka beliau menyambung lagi kelasnya tanpa mempedulikan kepada ular itu, sehingga ular itu menghampiri dan masuk ke lengan baju Syekh Abdul Qadir. Masuk daripada lengan